Berikutan cuaca panas melampau, Kota Tinggi dan Mersing aktifkan operasi bekalan air berjadual sejak minggu lepas. Tujuh 70 pegawai kerajaan pegang jawatan sensitif lebih 5 tahun ditukar. Dan Perdana Menteri mahu ahli UMNO hayati perjuangan Allahyarham Tun Ghaffar Baba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlela Muhammad Nur. Ini N5 edisi 23 April. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan memuatkan perkembangan berita 14 negeri seluruh negara. Dan petang ini kami akan berlintas langsung ke negeri di bawah Bayu, Sabah bersama Jovina Jim Lajim. Dan untuk berita dari Sarawak pula, kita bersama Abang Muasili. Ini diikuti lintas langsung dari Pahang bersama Nurul Ain Sujaidah Muhammad. Dan diakhiri dengan perkabaran dari Selangor bersama Zanariah Zainal Abidin. Teruskan bersama N5. Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian dan Industri Asas Tani Kedah menerima banyak laporan mengenai kerosakan tanaman dan kematian ternakan ekoran cuaca panas yang melampau disebabkan fenomena El Nino. Eskonya Datuk Suraya Yaakob berkata, laporan yang diterima dari petani dan penternak sejak 2 minggu lepas kian meningkat. Sehubungan itu, pihaknya menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Jabatan Pertanian akan membuka bilik operasi bagi membuat bancian dan aduan kerosakan selain jumlah kerugian yang dialami petani. Bilik operasi Jabatan Veterina juga dijangka dibuka Isnin ini bagi mengenal pasti dan merekodkan jumlah kematian ternakan. Dan kita telah memulakan bilik operasi oleh LPP dan juga Jabatan Pertanian mengumpulkan bancian, kerosakan dan jumlah kerosakan yang telah dialami oleh petani-petani, dan kita juga telah memohon kepada kementerian untuk mula menimbangkan bantuan kepada petani-petani yang mengalami kerugian akibat El Nino ini. Ujarnya lagi, laporan mengenai kes kebakaran di kebun-kebun tanaman dan buah-buahan turut meningkat. Datuk Suraya berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan pasar tani di Bandar Putrajaya, Sungai Petani. Katanya sehingga kini terdapat 48 pasar tani di seluruh negeri itu dengan penglibatan lebih 2,000 usahawan tani. Pihaknya juga bercadang mengembangkan lagi pasar-pasar tani dan sehingga tahun depan 4 buah pasar tani akan diwujudkan. Ia termasuk di Pendang, Merbuk, Pokok Sena dan di Changlun. Pelan kontingensi bekalan air tahap pertama mungkin dilaksanakan jika musim panas di Johor berlarutan sehingga September depan. Jika ia berlaku, kawasan-kawasan strategik seperti hospital antara yang dikenal pasti perlu melaksanakan pelan berkenaan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Datuk Ayub Rahmat, kerajaan negeri sentiasa dalam keadaan bersiap sedia bagi menghadapi kemungkinan itu. Persiapan tu memang sentiasa, kesiapsiagaan tu memang sentiasa ada. Tetapi kadang-kadang kita tak jangkakan bila ini berlaku. Kan? Maka apabila berlakunya bencana tersebut tak ikut, bukan secara tiba-tiba, maka sebagai manusia kita pun panik. Tetapi secara keseluruhan memang kita dalam keadaan siap-siaga. Negeri ini sedang dalam proses terakhir El Nino berikutan berlaku perubahan angin selain taburan hujan hampir setiap hari, terutamanya di Johor Bahru. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Kesihatan Sedunia dan Hari Wanita Antarabangsa 2016 anjuran Hospital Pakar Regency di Johor Bahru. Pada majlis tersebut, beliau mewakili Menteri Besar bagi penyerahan dana bernilai RM30,000 kepada Persatuan Pemerkasaan Wanita Intelektual Johor JEWA sebagai dana permulaan untuk membiayai program mereka.
Dan sementara itu, Kota Tinggi dan Mersing di Johor telah mengaktifkan operasi bekalan air berjadual mulai 18 April berikutan keadaan cuaca panas melampau yang sedang melanda negara ketika ini. Ia melibatkan 17,000 akaun pengguna dengan operasi ini berdasarkan mekanisme sehari ada air dan 2 hari tiada air. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air KETHA, fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga Jun menyebabkan pengurangan jumlah hujan antara 20 hingga 60%. Ia menyebabkan beberapa sungai dan empangan yang membekalkan sumber air mentah untuk bekalan air awam mengalami penurunan. Akibat kekurangan sumber air mentah, Loji Rawatan Air LRA di 5 buah negeri iaitu Pahang, Kedah, Johor, Perlis dan Sabah telah mengurangkan pengeluaran air terawat, seterusnya menjejaskan bekalan air kepada pengguna. Sebanyak 15 LRA terjejas pengeluaran air terawat melibatkan 27,000 akaun pengguna di Semenanjung Malaysia dan 1,200 akaun di Sabah. Bagi menangani masalah bekalan air, langkah mitigasi diambil syarikat air di negeri-negeri terbabit. Ia termasuk penghantaran bekalan air melalui lori tangki, pembekalan air melalui tangki statik, pemasangan pam pontun dan pemasangan purified water package plant terutama di Sabah. Semalam, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Madius Tanggau berkata Malaysia dijangka mengalami masalah bekalan air sehingga September berikutan cuaca panas yang dialami sekarang diramal berterusan. Meskipun fenomena El Nino dijangka berakhir Jun ini, namun negara akan menghadapi cuaca kering akibat perubahan angin monsun barat daya bermula Mei hingga September. Selepas sekarang ini intermonsun, perubahan monsun daripada north east monsun berubah kepada south west monsun. Bulan Mei sampai September adalah satu season baru, iaitu season south west monsun, dan ketika itulah sebenarnya musim kering. Datuk Seri Wilfred Madius ditemui di Tamparuli, Sabah. Beliau menegaskan cuaca panas dan kering serta perubahan angin monsun itu akan menyebabkan takungan air di empangan seluruh negara semakin menyusut dan kritikal. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan dengan kerjasama agensi berkaitan bagi menghasilkan hujan di kawasan empangan termasuk di Perlis, Kedah, Perak, Johor dan Sabah. Ia akan dilakukan setiap hari sekiranya tidak berdepan masalah teknikal. Bersua kembali, 5 pemandu bas ditahan selepas didapati positif dadah dalam operasi bersepadu kenderaan perdagangan malam tadi. Operasi dijalankan di kilometer 195.6 Lebuh Raya Utara Selatan, hentian rehat dan rawat Gunung Semanggul arah selatan di Taiping. Menurut Ketua Operasi Trafik Bukit Aman Lebuh Raya Zon Utara, ASP Hazi Reza Muhammad Ghazali, daripada jumlah itu 2 daripadanya turut memiliki dadah jenis ganja dan syabu. Tangkapan narkotik iaitu melibatkan pemandu bas sebanyak 5 orang. 2 positif ganja dan 3 positif syabu. Dan juga 2 ditahan kerana memiliki dadah jenis syabu dan ganja. Dalam pada itu, 12 warga asing turut ditahan kerana didapati tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen. Operasi yang dijalankan selama 3 jam itu disertai 86 anggota penguat kuasa daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM Terengganu sedia membantu dalam memberi taklimat berkaitan kesiapsiagaan ketika menghadapi haiwan berbisa di sekolah. Ia bagi memastikan setiap sekolah di Terengganu sentiasa berwaspada jika haiwan berbisa seperti ular berada di sekolah. Pengarah JPAM Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam, Cik Adam Abdul Rahman berkata, fenomena El Nino menyebabkan haiwan berbisa meninggalkan tempat asal dan mencari tempat yang dingin sebagai habitat sementara. Justru itu pihak sekolah terutama guru-guru dinasihatkan sentiasa berhati-hati terutama ketika membawa murid semasa kelas pendidikan jasmani di padang sekolah. Jadi kita nasihat juga terutamanya guru-guru. Sebab guru-guru kita tahu walaupun dia benarkan murid-murid bermain ataupun pendidikan jasmani pada waktu pagi kerana waktu pagi matahari belum terik. Jadi dibenarkan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kita kena beware. Maksudnya lebih berhati-hati sebagai cikgu untuk melihat sekeliling kawasan setempat. Kadang-kadang PJ cikgu suka bawa di bawah pokok yang rimbun berhampiran dengan padang dan sebagainya dan kemungkinan besar haiwan-haiwan berlingkar tu boleh berada di situ. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi JPAM Terengganu bersama media di Gong Badak, Kuala Nerus. Selain faktor cuaca, bulan 4, 5 dan 6 juga merupakan musim mengawan habitat berkenaan dan akan mencari tempat untuk mengeluarkan telur. Statistik direkodkan JPAM Terengganu sejak Januari hingga April 2016 adalah 1,486 tangkapan haiwan berbisa dan rekod itu lebih tinggi daripada tempoh yang sama tahun lepas. Pemimpin ajaran sesat Kerajaan Langit Arifin Muhammad atau Ayah Pin, 74 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 8 malam tadi di rumahnya di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Hulu Besut, ACP Muhammad Romli Rowi. Ayah Pin menyifatkan dirinya sebagai wakil Tuhan segala agama, manakala pengikutnya menganggapnya sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit. Jenazah Ayah Pin dikebumikan pada jam 8 pagi tadi di tanah perkuburan berdekatan rumahnya. Beliau meninggalkan 3 orang balu. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengeluarkan fatwa ajaran Ayah Pin sesat mengikut Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 dan diwartakan haram pada 1997. Isu gaji tertunggak kaki tangan Royani Air boleh diselesaikan sebaiknya melalui perundangan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata semua pekerja dilindungi undang-undang dan berhak menuntut bayaran gaji mereka. Royani Air yang digantung sejak 11 April kini menghadapi masalah untuk melunaskan gaji kira-kira 400 kaki tangannya yang sudah sebulan tertunggak. Menurut Datuk Seri Liau, kaki tangan Royani Air berhak mengambil tindakan undang-undang termasuk menyaman majikan mereka jika isu gaji itu berlarutan. Ya, yang penting kita juga nak lihat sama ada Royani Air boleh lagi orang kata bergerak, boleh lagi berniaga kerana kalau daripada hearing kita mereka tidak mampu, maka kita terpaksa batalkan lesen mereka. Kita akan beri peluang kepada Royani Air untuk memberi pandangan dan juga jawapan kepada jabatan. Datuk Seri Liau ditemui media selepas merasmikan Karnival Teguh Bersama anjuran MCA di Alur Gajah Melaka. Karnival bertujuan memastikan pemimpin parti turun padang untuk mengembalikan sokongan rakyat terhadap MCA. Seramai 70 pegawai yang memegang jawatan sensitif melebihi 3 hingga 5 tahun di pelbagai agensi dan jabatan kerajaan sudah ditukar. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata, daripada jumlah itu seramai 20 pegawai ditukar secara dalaman di jabatan masing-masing, manakala selebihnya bertukar jabatan dan kementerian. Pertukaran sedemikian akan dijadikan amalan biasa mulai sekarang bagi memastikan pegawai tidak memegang jawatan tertentu dalam tempoh yang lama. Dia akan berlaku dari semasa ke semasa. Bila seseorang itu mencapai 3 atau 5 tahun ke atas, jadi kalau jawatan itu terlalu sensitif,
lebih elok kita tukarkan mereka. Dan pegawai-pegawai faham tentang garis panduan yang dikeluarkan oleh Perkhidmatan Awam. Tan Sri Dr. Ali turut menegaskan kesemua mereka yang ditukarkan itu berprestasi cemerlang dan tiada kena-mengena dengan tindakan disiplin. Beliau ditemui media selepas merasmikan pertandingan bowling Puspanita Kebangsaan Piala KSN di Putrajaya. Sebelum ini beliau mengumumkan sebanyak 50 pegawai yang menyandang jawatan sensitif yang berkhidmat di beberapa bahagian kementerian khususnya keuangan, perolehan dan kontrak akan ditukarkan secara dalaman atau ke kementerian lain bermula bulan ini. Pertukaran dibuat berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2004, Panduan Pertukaran Pegawai Awam selain susulan kes penyalahgunaan kuasa di Kementerian Belia dan Sukan baru-baru ini. Baiklah saudara, esok Perdana Menteri Datuk Seri Najib akan melawat Papar Sabah untuk melancarkan bahagian pertama projek lebuh raya PEN Borneo negeri itu. Untuk laporannya kita terus sahaja bersama Jovinia Jimla Jim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Terima kasih Nurlela, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelancaran projek lebuh raya PAN Borneo Sabah yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak esok di Kampung Andus Papar sememangnya amat dinanti-nantikan seluruh rakyat di Sabah. Ini kerana projek itu bukan sahaja memacu ekonomi negeri menerusi jaringan jalan raya yang efisien, moden dan selamat, malah merangsang pembangunan kawasan luar bandar. Wartawan Doni Ijom dan juru kamera Tamrin Achmad mempunyai laporannya. Projek Lebuh Raya PAN Borneo Sabah merupakan projek naik taraf laluan utama sedia ada serta pembinaan jalan baharu sepanjang 1,236 km menghubungkan bandar-bandar di Sabah bermula di Sindumin hingga ke Tawau. Fasa pertama projek ini membabitkan kerja-kerja naik taraf jalan sepanjang 706 km membabitkan anggaran kos 12.86 bilion ringgit. Ia meliputi Jalan Sindumin Kota Kinabalu, Jalan Kota Kinabalu Tuaran, Jalan Tuaran Kudat, Jalan Ranau Telupit, Jalan Telupit Lahad Datu dan Jalan Lahad Datu Tawau. Projek naik taraf bagi fasa 1 ini dijangka siap sepenuhnya Disember 2021. Kebanyakan laluan dalam pakej pertama ini akan dinaik taraf kepada 4 lorong 2 hala dan tidak dikenakan bayaran tol. Untuk jangka masa panjang, lebuh raya PAN Borneo ini akan membawa satu gerakan ekonomi yang memang ditunggu-tunggukan kerana ini akan membawa satu perubahan yang amat ketara sekali. Bukan saja daripada segi perhubungan di antara rakyat tetapi daripada segi ekonomi. Pakej pertama projek PAN Borneo Sabah ini turut melibatkan jajaran penampang dongongon sepanjang 11.7 km di mana kerja-kerja naik taraf jalan ini sedang rancak dijalankan. Bagi pihak rakyat kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ini merupakanlah satu jalan yang mendatangkan banyak manfaat kepada rakyat. Kerana jalan ini penghubung daripada Sarawak terus ke Sabah, di mana Beaufort ini adalah tengah-tengah dan yang kawasan ataupun yang pertama mendapat manfaat. Kita harap ianya lebih memberikan manfaat yang besar kepada rakyat dan juga memberikan suatu impak yang baik untuk pembangunan daerah Beaufort khususnya. Kerana lebih mungkin akan memberikan Beaufort ini lebih maju pada masa akan datang dengan adanya jajaran jalan raya yang selesa. Memberi satu kemudahan, yaitu kemudahan asas kepada semua rakyat, bukan saja orang Sabah, malah orang Sarawak, orang Brunei, Lawas. Lebuh Raya PAN Borneo Sabah dijangka akan terus merangsang aktiviti-aktiviti ekonomi dalam koridor pembangunan Sabah dan secara tidak langsung memesatkan pembangunan sosioekonomi negeri Sabah. Komitmen tinggi kerajaan dalam melaksanakan projek PAN Borneo ini membuktikan kesungguhan kerajaan memastikan rakyat Sabah turut menikmati sistem jaringan jalan raya yang efisien dan selamat. Dan apa yang lebih penting diharap, projek lebuh raya ini dapat merangsang minda dan hati anak muda di Sabah dalam mengejar kemajuan. Laporan Doni Jom untuk berita RTM. Kerajaan negeri sentiasa komited dalam menyokong usaha dan inisiatif mengetengahkan keunikan dan keistimewaan setiap daerah di Sabah. Ini termasuk dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat setempat.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, meskipun berhadapan dengan kelembapan ekonomi dan mengamalkan perbelanjaan berhemat, namun kerajaan negeri tetap komited menyumbang dana dan peruntukan bagi menjayakan program-program berkaitan. Beliau berucap demikian pada perasmian Regata Lepa ke-23 di Dataran Lepa Sempurna yang disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Teks ucapan Datuk Musa disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ramli Marhaban. Menurut Datuk Musa, perayaan Lepa yang merupakan kesinambungan budaya tradisi Bajau Sempurna bukan sahaja diraikan masyarakat daerah berkenaan, malah kemeriahannya dikongsi bersama pelbagai lapisan rakyat termasuk para pelancong. Ia secara tidak langsung memberi manfaat dan impak positif dalam menyumbang kepada sektor ekonomi dan sosial negeri, khasnya dalam industri pelancongan. Dalam pada itu, malam tadi Tun Johar yang ditemani isteri Tuan Haja Nurlida Tan Sri Arem Jasni telah merasmikan Malam Sangom Maglami Lami sempena pesta berkenaan di Sempurna. Sementara itu, Wakil Rakyat Sulabayan Datuk Jaujan Haji Sambakong berkata, Pesta Regata Lepa Sempurna yang saban tahun berjaya menarik kehadiran ramai pelancong perlu dijadikan penanda aras dalam kajian tradisi dan budaya suku kaum Bajau Sama. Menurut Datuk Jaujan, setelah diadakan lebih 20 tahun, Pesta Regata Lepa mampu menjadi platform terbaik dalam usaha pendokumentasian bahan-bahan rujukan mengenai suku kaum Bajau bukan sahaja untuk masyarakat negara ini, malah di peringkat antarabangsa. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penutupan Simposium International Conference on Bajau Sama Diaspora and Maritime Southeast Asian Cultures, Anjuran Nusantara Performing Arts Research Centre, Museum Sabah, Universiti Malaysia Sabah dan Insan di Sempurna. Datuk Jaujan berkata simposium berkenaan diharap dapat mencetus idea kepada penulis tempatan khususnya dari kalangan generasi muda untuk menghasilkan karya berkualiti mengenai keunikan budaya kaum di negeri ini, memandangkan negara masih kekurangan buku-buku rujukan sedemikian. Ini sudah tentu juga membuat kajian tentang suku-suku yang ada, sama ada speaker daripada Indonesia, daripada France, Kanada, Jepun dan lain tempat. Mereka punya pandangan, punya kajian, dan akhirnya dengan ada seminar ini kita dapat himpunkan dari segi pertukaran pandangan dan idea. Akhirnya ada persamaan. Bila ada persamaan, maka makin ada kekuatan. Simposium 3 hari ini dihadiri 170 peserta termasuk dari Amerika Syarikat, Jepun, Indonesia dan Brunei Darussalam. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Javinia, terima kasih. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Semua pemimpin UMNO bahagian dan bekas kepimpinan terdahulu diminta mengetepikan perbezaan pendapat demi perpaduan dan kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengingatkan mereka jangan sesekali menyemai bibit-bibit dan budaya kebencian. Mungkin ada di kalangan yang terpengaruh dengan penanaman rasa kebencian itu, dan ini harus dielakkan supaya persepsi yang negatif ini dapat kita singkirkan supaya ianya tidak lagi menguasai minda dan jiwa mereka yang memang terpengaruh dengan kebencian yang ditanami. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menghadiri program Himpunan Padu Rakyat Dungun bersama Timbalan Perdana Menteri di Kampung Surajeti, Dungun, Terengganu. Beliau secara simbolik melepaskan sekumpulan burung merpati sebagai era baru kepimpinan bahagian UMNO Dungun. Malah sebelum itu, ketika berucap, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid secara spontan menjemput bekas Ketua UMNO bahagian Dungun, Datuk Muhammad Rosli Hassan, naik ke pentas dan bersalaman dengan Datuk Din Adam selaku Ketua bahagian yang baru. Ia sebagai menandakan kedua-duanya sepakat mengetepikan perbezaan pendapat demi kemajuan, kecemerlangan dan pembangunan daerah Dungun. Ahli UMNO perlu menghayati nilai-nilai kepimpinan bekas tokoh pemimpin UMNO Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baba. Demikian dinyatakan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang menyimpulkan 3 nilai kepimpinan dipegang tokoh pemimpin terbabit yang perlu dihayati ahli parti.
Nilai-nilai tersebut ialah kesetiaan kepada pemimpin, kesetiaan dan ketulenan terhadap perjuangan parti dalam membela nasib agama, bangsa dan negara. Menurut Datuk Seri Muhammad Najib, ahli UMNO hari ini bertanggungjawab meneruskan perjuangan dengan mempertahan dan menegakkan parti seperti yang dilakukan Tun Abdul Ghaffar. Ketaatan pada pemimpin, kesetiaan pada UMNO, ketulinan sebagai manifestasi ethos UMNO itu, image UMNO itu, prinsip perjuangan UMNO itu. Itulah dia yang saya anggap kesetiaan, ketaatan, ketulinan. Itu dia Cik Ghaffar kepada UMNO dan kepada kita semua. Sebab itulah bila kita berkumpul hari ini, kita mengenang perjalanan UMNO selama ini. Kita juga mengenang budi jasa pemimpin terdahulu. Dan lebih daripada itu, tanggungjawab kita hari ini ialah untuk apa? Apa pesanan pemimpin dulu kepada kita? Tentu sekali pada mereka, walaupun mereka tak ada bersama kita, mereka berkendakkan kita terus pertahankan UMNO ini. Menegakkan UMNO, bukan meninggalkan UMNO. Bukan mengkhianati UMNO. Kerana selagi ada UMNO, perjuangan boleh diteruskan. Tanpa UMNO terkuburlah segala-galanya. Macam Cik Ghaffar kata. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis bacaan tahlil dan doa sempena 10 tahun pemergian Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baba di Memorial Tun Abdul Ghaffar Baba, Peringit, Melaka. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Pada majlis tersebut, beliau turut berkesempatan melawat galeri Tun Abdul Ghaffar Baba. Hadir sama beberapa pemimpin UMNO, antaranya bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tun Musa Hitam, Tan Sri Tengku Razali Hamzah, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Tarikh 22 Julai diumum sebagai Hari Sarawak mulai tahun ini. Pengumuman dibuat Ketua Menteri pagi tadi. Itu antara bahan berita dari Sarawak untuk petang ini. Laporan seterusnya kita bersama Abang Muasili di Kuching. Silakan Abang Muasili. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim mengumumkan tarikh 22 Julai sebagai Hari Sarawak mulai tahun ini. Perkara tersebut dimaklumkan oleh beliau pada perasmian program Sejiwa Senada 2016 di Metro City Kuching pagi tadi. Saya ingin mengisytiharkan bahawa 22 hari bulan Julai adalah public holiday. Ujarnya, sambutan tersebut bagi mengenang tarikh dan jasa pejuang kemerdekaan Sarawak dalam usaha menentang penjajahan kuasa asing pada tahun 1963. Dalam masa yang sama, beliau mengajak lebih 50,000 warga Kuching yang hadir untuk bersatu dalam memelihara keharmonian yang telah lama terjalin di negeri ini. Katanya, banyak lagi perjuangan perlu dilakukan oleh beliau dalam usaha memajukan Sarawak, termasuk rundingan penurunan kuasa dan royalti minyak daripada kerajaan persekutuan. Dengan itu, beliau berharap rakyat dapat memberikan mandat 5 tahun lagi kepada beliau untuk terus memimpin negeri ini. Untuk rekod, Tan Sri Adnan atau Tok Nan telah melaksanakan 53 prinsip sejak menjadi Ketua Menteri, termasuk pemansuhan tol, cukai tanah dan penurunan tarif elektrik. Sejiwa Senada SJSN bahagian Kuching yang merupakan lokasi yang terakhir program tersebut dijangkakan merekod kehadiran 500,000 pengunjung berdasarkan catatan ketibaan 50,000 pengunjung pagi tadi. Setakat ini SJSN merekod seramai 1.3 juta pengunjung keseluruhannya dan dijangka bertambah mencecah 1.5 juta jumlah pengunjung sepanjang penganjurannya di seluruh Sarawak. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg memberitahu sepanjang jelajah ke 9 lokasi bermula 8 Januari lepas, SJSN telah mendapat respon positif daripada masyarakat. Ini berdasarkan sambutan dan sokongan daripada pengunjung sehingga menyaksikan beberapa lokasi melepasi sasaran jumlah pengunjung.
Tambahnya, hasil pendapatan jualan di gerai-gerai sepanjang penganjuran program tersebut juga telah mencecah 6.8 juta ringgit dan ini tidak termasuk bagi penganjuran di bahagian Kuching. Dato' Amar Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Perasmian Sejiwa Senada Grand Finale Metro City Patang, Kuching. Majlis perasmiannya disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem. SJSN 2016 akan melabuhkan tirainya petang esok. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya para peniaga yang menyewa di Medan Selera Kubah Ria, Kuching menerima berita yang dinanti-nantikan apabila kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan lagi kadar sewa gerai perniagaan mereka mulai tahun ini. Perkara tersebut telah diumumkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Ahli Parlimen Petrajaya pada program santai di Kubah Ria, Kuching. Isu kenaikan harga sewa ini telah disuarakan oleh para peniaga sejak hampir 6 tahun lalu kerana disifatkan mereka terlalu tinggi dan membebankan. Sementara itu, dalam sidang media, beliau menjelaskan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem telah mengarahkan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) selaku pengendali Medan Selera Kubah Ria supaya tidak menaikkan lagi kadar sewa bagi kesemua 44 gerai. Ia bagi meringankan beban penyewa selain mengelakkan kenaikan harga jualan di Medan Selera berkenaan. Kalau dulu ikut perjanjian, sewa ini akan naik pada kadar 10% setiap tahun. Jadi sekarang ini kenaikan ini tidak akan berlaku lagi. Dan cuma sekarang ini apa yang perlu kita perincikan ialah kadar sewa yang tidak sekata. Bagi pendapat saya, sebagai peniaga di sinilah, pengumuman ini amat menyenang hati kami kerana sekarang pun kita orang selalu pusing dengan keadaan sewa yang naik setiap tahun sebanyak 10% lah. So menurut keterangan Datuk tadi, dia tidak menaikkan sewa. Itu kita orang masa amat bersyukur dan amat berterima kasih dengan pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kami banyak-banyak terima kasih dengan YB Pedilah kerana menurunkan sewa. Kami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang dapat kami memohon, kami akan memohonkan. Medan Selera Kubah Ria yang memulakan operasi pada 2010 antara tempat makanan yang terkenal dalam kalangan penduduk tempatan selain menjadi salah satu pusat tarikan pelancong di kawasan Petrajaya. Teluk Brunei berhampiran daerah lawas yang meliputi perairan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam bakal dijadikan kawasan titik persamaan perikanan atau Common Ground Fishing pada masa akan datang. Jelas Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Haji Awang Tengah, perancangan itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat kedua-dua negara sebelum ini. Salah satu dari perkara yang telah pun dibincangkan adalah bagaimana kita dapat menjadikan Teluk Brunei sebagai common fishing ground. Biar lagi nelayan-nelayan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Sahabat Maritim di Kampung Punang, Lawas. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Kerajaan Negeri berhasrat mewartakan sebahagian perairan negeri ini sebagai taman nasional atau taman marin agar khazanah alam termasuk hidupan marin di kawasan berkenaan terus terpelihara. Jelas beliau, projek berkenaan tidak akan menjejaskan aktiviti perikanan termasuk nelayan, malah membantu mempertingkat lagi ekonomi masyarakat setempat terutamanya dalam sektor pelancongan. Kampung Punang Lawas antara lokasi yang dikenal pasti berpotensi berdasarkan kawasannya yang terletak dalam laluan menghubungkan Sabah dan Brunei Darussalam selain mempunyai keindahan alam semula jadi serta hidupan laut yang perlu dipelihara di samping cukup terkenal dengan produk tempatan ikan tahai. Program Sahabat Maritim antara usaha tanggungjawab sosial korporat Agensi Maritim Malaysia dengan komuniti setempat terutama dalam aspek keselamatan. Hub pendidikan yang sedang giat dibina di Bandar Mukah bakal menjadi salah satu dari projek pembangunan utama di kawasan tersebut dengan sasaran menjadikan Mukah sebagai sebuah bandar pintar atau smart city. Menurut calon Barisan Nasional bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Telian, Yusip Nosh Balo, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi pembangunan di Mukah.
Sebahagian daripada dana ini akan dilabur untuk pembangunan sektor pendidikan bagi pembinaan institusi-institusi pengajian tinggi baharu. Jelasnya, selain Politeknik Mukah dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM, bandar itu kini juga telah mempunyai sebuah kampus Universiti Teknologi Mara UiTM. Beberapa projek lagi yang dijangka dilaksanakan antaranya pembinaan Kolej Laila Taib, Pusat Kemahiran Kemajuan Sarawak PKKS, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Unimas dan Taman Sains Mukah. Ditemui ketika lawatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke bahagian Mukah, beliau menjelaskan pembangunan sektor pendidikan ini bertujuan untuk menjadikan Mukah sebagai sebuah destinasi pilihan bagi pelajar-pelajar dari seluruh negara. Ia sekaligus berupaya merancangkan aktiviti ekonomi, penyelidikan dan sosio-budaya di kawasan Tengah Sarawak ini. Pembangunan hub pendidikan di Mukah ini dipacu oleh permintaan pelbagai industri yang menyaksikan perkembangan pesat di sekitar kawasan wilayah Tengah Sarawak. Dalam rangka lawatan Timbalan Perdana Menteri ke Mukah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut berkesempatan mendengar taklimat pembangunan kawasan Mukah oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda, Tan Sri Wilson Bayadandut. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Norlela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Muasili. 147 pelajar cemerlang UPSR, SPM dan STPM 2015 menerima anugerah dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi (AKAWI) di Langkawi malam tadi. Inisiatif tersebut diambil oleh Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) bersama Pejabat Pendidikan Daerah PPD Langkawi bagi memberi pengiktirafan kepada pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pegawai Eksekutif LADA Tan Sri Khalid Ramli berkata, ini merupakan penganjuran kali ketiga AKAWI diadakan. Ia bakal dilaksanakan secara berterusan dengan kerjasama agensi lain. Macam saya beritahu pada tahun lepas masa pihak UNESCO membuat validation geopark kita di Langkawi, mereka amat tertarik sekali dengan penglibatan sekolah-sekolah, pelajar-pelajar, guru di dalam program geopark ini. Ya. Dan tentunya bila penglibatan ini, geopark boleh memberi pendedahan, pendidikan yang bertambah kepada pelajar-pelajar itu sendiri. Dalam pada itu, Tan Sri Khalid turut merasmikan pelancaran Kelab Geopark bagi seluruh sekolah di daerah Langkawi. Selain itu, 19 pelajar menerima anugerah Colours kerana telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dalam aktiviti ko-kurikulum serta anugerah guru terbaik dan sekolah terbaik turut diberi penganugerahan. Bagi saya, ada even benda ni susah, tapi ada cikgu yang sentiasa membimbing kita dan restu ibu bapa itu sama sangat penting bagi saya. Jadi saya tak ikut spekulasi dan pikiran orang di luar sana, tapi saya cuba untuk bawa diri ke haluan tingkatan 6. Antara kategori yang turut diberi anugerah pada majlis ini ialah Anugerah Masuri, Anugerah Bintang Harapan dan Persada. Penerima anugerah membawa pulang wang tunai, komputer riba dan sijil mengikut kategori masing-masing. Dengan matlamat untuk memupuk minat pelajar untuk mendalami bidang sains dan matematik, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia buat jelong kalinya menganjurkan program Young Scientist Day 2016. Program ini merupakan salah satu inisiatif khidmat masyarakat oleh pihak universiti kepada komuniti dan negara. Program ini turut memberi kesedaran kepada para pelajar bahawa ilmu sains itu adalah ilmu yang menyeluruh dan meliputi kesemua aspek kehidupan manusia. Menurut Naib Chancellor UPM Profesor Datin Paduka Dr. Aini Idris, program ini mampu membentuk kepribadian seseorang pelajar tersebut secara holistik. Yang kita streskan ialah sains ini bukan sahaja didapati di mana ada makmal-makmal sains ataupun melalui kelas-kelas dalam kelas, tapi sains ini ada merata di sekeliling kita, di kawasan kita duduk. Jadi mereka lebih memahami yang sains ini bukan satu perkara yang susah, satu perkara yang pelik, sebab sains memang sudah sedia ada di dalam tempat kita sendiri, tempat dalam kehidupan kita harian.
Program yang turut mendapat tajaan daripada beberapa badan bukan kerajaan seperti Yayasan Permata Malaysia Berhad dan One Malaysia for Youth, IM4U. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Pahang bersama-sama Nurul Ain Sujaiha Muhammad di sana. Silakan. Terima kasih Nurila di Studio 3 Angkasa Puri. Sempena ulang tahun RTM ke-70 yang disambut pada 1 April baru-baru ini, Jabatan Penyiaran Pahang mengambil kesempatan mengadakan Hari Terbuka RTM bagi merapatkan hubungan dengan penonton dan pendengar. Pelbagai program diadakan selama 2 hari bagi pengisian Hari Terbuka bertempat di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Komsas. Bagi mendapatkan gambaran, kita bersama Norma Diana Kamaluddin. Silakan Diana. Terima kasih Ain di studio. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Meriah, meriah, meriah. Itu yang dapat saya gambarkan mengenai Hari Terbuka di pekarangan RTM Pahang ini. Bermula dari malam tadi, program Forum Al-Mukarabi Membuka Tirai yang menampilkan 3 penceramah yang memfokuskan generasi muda. Dan hari ini bermula awal pagi tadi, pelbagai aktiviti telah diadakan, antaranya pertandingan memasak, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pencarian bakat bintang kecil, uji bakat penyampai berita TV dan radio, juga diadakan juara karaoke. Untuk mengulas lanjut mengenai aktiviti yang diadakan sempena Hari Terbuka hari ini, bersama saya ketika ini Timbalan Pengarah RTM Pahang, Encik Nazrul Hakim Mat Nur. Terima kasih Encik Hakim kerana sudi bersama kami. Mungkin boleh dikongsikan aktiviti ini, saya kira bukan hari kali pertama diadakan sambutan ulang tahun RTM di RTM Pahang ini, dan apa objektifnya diadakan ataupun ada golongan sasaran untuk aktiviti pada hari ini? Okey, untuk makluman, sambutan ulang tahun RTM ke-70 tiap-tiap tahun kita adakan. Bermula daripada 1 April sehinggalah seterusnya. Kita kira 1 tahun tu adalah hari RTM. Dan untuk tahun ini sedikit kelainan, kita melibatkan lebih kepada kerohanian, melibatkan dengan sokongan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan kita juga melibatkan hampir keseluruhan pelajar IPT di negeri Pahang, terutamanya di Kuantan lah. Dan memang menjadi harapan kita, sasaran kita kali ini mendekati golongan remaja. Saya telah sebutkan tadi beberapa aktiviti yang diadakan bermula malam tadi dan juga pagi tadi. Pelbagai aktiviti telah diadakan dan berbaki beberapa jam saja lagi ni. Apa lagi aktiviti yang dijanjikan kepada pendengar, penonton RTM yang mestinya yang nak datang ke sini pada mungkin ada masa beberapa jam lagi ni? Ya, kita menjemput yang berada di luar sana yang berhampiran dengan Pahang FM untuk hadir kerana malam ini kita ada satu lagi program acara kemuncaknya, iaitu pertandingan nasyid akhir melibatkan IPT. Semua IPTA dan IPTS yang telah kita senarai pendekkan untuk ke pertandingan akhir. Jadi malam ini adalah pertandingan akhir nasyid IPTA dan IPTS. Cik Hakim, saya kira itu satu inisiatif mengadakan nasyid, program untuk mendekatkan golongan muda dengan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu bercorakkan keagamaan. Terima kasih Cik Hakim kerana perkongsian maklumat itu tadi. Terima kasih dan tahniah juga kepada Pahang FM mengadakan Hari Terbuka yang saya kira cukup meriah sangat hari ini. Terlalu ramai yang datang hari ini, pendengar kita dan juga penonton kita. Terima kasih Cik Hakim. Dan kepada anda yang mungkin belum berkesempatan datang ke RTM Pahang ini, datanglah beramai moh-moh orang-orang Kuantan, orang Pahang, juga mungkin anda yang bercuti ke Kuantan ini, singgahlah ke RTM Pahang ini. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Malam ini ada pertandingan nasyid daripada IPTA dan juga IPTS. Saya kira itu sahaja perkongsian daripada saya di RTM Pahang ini. Kembali bersama Ain di studio. Silakan Ain. Sementara itu, rata-rata pengunjung yang datang memeriahkan Hari Terbuka RTM memberikan reaksi positif terhadap pengisian program yang diadakan. Bagi mereka, walaupun RTM sudah menginjak usia 70 tahun, program yang diadakan juga terus menarik perhatian rakyat pelbagai peringkat usia. Sambutan RTM yang ke-70 untuk kali ini, kebiasaannya mereka, orang ramai akan menganggap ini untuk aktiviti golongan-golongan orang lama. Untuk kali ini RTM memberi peluang untuk golongan-golongan muda seperti kami untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sihat. Kami harap akan datang RTM akan menganjurkan lebih lagi program untuk anak-anak muda seperti kami.
Maknanya kalau kita adakan perjumpaan macam ni, maknanya kita boleh mendekatkan yang jauh, mengeratkan silaturahim. Juga banyak program-program yang berguna lah. Kerana kalau sebelum ini kita hanya dapat mendengar penyampai-penyampai radio ni melalui suara tak kenal rupa. Sekarang dengan program macam hari ini kita dapat bertemu muka, lebih merapatkan lagi orang kata hubungan antara pendengar dan juga kru-kru seluruh DJ di RTM Pahang FM. Manakala bagi penyampai Pahang FM pula, Hari Terbuka RTM memberi peluang kepada mereka mengenali lebih dekat pendengar yang selama ini banyak memberi sokongan. Jadi dengan cara macam ni kita sudah pasti dapat mendekatkan diri kita dengan pendengar-pendengar kita yang sentiasa selama ni kita duduk dengan suara saja kan. Maknanya dia datang bersama kita dan kita boleh berjumpa mata, boleh bersua muka kata orang, dan alhamdulillah saya seronok sangat-sangat sebab dengan adanya program macam ni maknanya kita boleh bersatu hati balik. Yang lama-lama kita tertinggal-tinggal tu kita boleh bercampur semula. Kami mewakili DJ-DJ golongan-golongan muda ni memang untuk aktiviti yang sememangnya berkait dengan golongan-golongan muda, seperti aktiviti-aktiviti lasak yang kita boleh tengok dekat belakang ni. Kita ada juga pertandingan karaoke, pertandingan ekstrim pun kita adakan di sini. Jadi memang manfaatnya cukup baiklah untuk orang muda dan juga untuk kita sendiri. Walaupun RTM sememangnya cukup begitu matang sekali, 70 tahun umurnya, tetapi kita ingin membuktikan kepada masyarakat yang RTM bukan hanya untuk orang-orang lama tetapi juga untuk semua golongan lah, tak kira tua dan juga muda lah. Majlis Perasmian Hari Terbuka RTM disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri Datuk Syahniza Syamsuddin. Setakat ini sahaja yang dapat kami kongsikan dalam lintas langsung dari Pahang petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Nur Lela di Studio 3 Angkasa Puri. Waalaikumsalam, terima kasih Nurul Ain. Baiklah saudara, masalah sampah di Taman Mas Dengkil. Fokus paparan berita dari Selangor untuk hari ini. Dan untuk itu kita berlintas langsung bersama-sama Zanariah Zainal Abidin. Silakan Zana. Terima kasih rakan penyampai. Masalah pengurusan sampah di kawasan Taman Mas Dengkil nampak seperti tiada kesudahan. Tindakan kontraktor yang dilantik tidak menjalankan kerja mengutip sampah dengan sempurna menjadi faktor kawasan berkenaan kotor, busuk dan tidak terurus. Laporannya bersama Samsiah Samsi. Lebih 800,000 penduduk di Taman Mas Dengkil terpaksa berdepan dengan masalah sampah yang tidak diurus mengikut jadual sejak 4 tahun lalu. Kegagalan mengutip sampah mengikut jadual menyebabkan longgokan sampah ditinggalkan begitu saja oleh kontraktor pembersihan. Lebih mengecewakan, hanya sebuah rumah sampah disediakan bagi menampung jumlah sampah yang banyak bagi kawasan berkenaan. Beberapa tong sampah dilihat ada disediakan di sekitar kawasan berkenaan, namun semuanya bertaburan dengan sampah. Tinjauan kru RTM Selangor mendapati longgokan sampah bukan saja menyakitkan mata memandang tetapi turut mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Penduduk Taman Mas Muhammad Faizal Durasa berasa tidak selesa melihat longgokan sampah tersebut berikutan berbau busuk. Ekoran terdapat sisa makanan bertaburan di sekitar tong sampah berkenaan. Kami semua berasa tak selesa lah dengan keadaan sampah yang macam ni. Dengan waktu panas sekarang, dengan hujan pun kadang-kadang kalau hujan nanti bau akan naik, bau yang tak menyenangkan lah. Muhammad Izamin Alif Muhammad Rizwan pula mendakwa memang ada kontraktor yang mengutip sampah di kawasan itu tetapi mereka membuat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Kontraktor hanya mengutip sampah yang berada di dalam tong sampah tetapi langsung tidak menyentuh sampah yang berlonggok di sekitar luar tong sampah. Pada kontraktor juga, bila mana datang memantau tengok persediaan sampah, dibiar je. Datang lori besar-besar. Tapi bila tengok sampah-sampah macam ni,
dibiarkan. Diambil yang mana nampak dan mana dan je. Keadaan ini menyebabkan kawasan di Taman Mas sentiasa nampak kotor dan tidak terurus. Penduduk mendakwa bungkusan sisa domestik terpaksa mereka letakkan di hadapan tong sampah kerana kemudahan itu sering penuh akibat kegagalan kontraktor mengutip mengikut jadual. Kelewatan mereka mengutip sampah menyebabkan penduduk terpaksa melonggokkan sisa buangan di situ, malah sudah beberapa kali penduduk mengambil inisiatif membersihkan longgokan itu. Lebih mengecewakan bukan saja kawasan berdekatan tong sampah, malah saliran longkang turut dipenuhi sisa buangan hingga menutupi aliran air sistem perparitan. Penduduk Taman Mas Suhaimi Misni menyifatkan tempat pembuangan sampah yang tidak dibersihkan secara berkala kerana sampah tidak dipungut dalam masa tertentu mengundang pelbagai penyakit antaranya denggi. Dia boleh mendatangkan salah satu dia sekarang kat Taman Mas ni denggi. Sebab kenapa saya cakap masalah denggi? Sebab pengalaman saya dalam 3 tahun lepas, isteri saya sampai masuk ICU. Sampai masuk ICU selama 2 minggu. Sampai doktor mengesahkan isteri saya 50-50. Jadi saya takut. Masalah sampah di Taman Mas Dengkil bukan perkara baru dihadapi penduduk, memandangkan kawasan itu mengalami kepesatan pembangunan sejak 8 tahun lepas. Pengerusi Supreme Court Taman Mas, Kesilan berkata, walaupun masalah itu dilaporkan kepada pihak berkuasa tempatan, PBT kawasan itu, ia tidak diendahkan sehingga longgokan sisa buangan itu didakwa membungkit tinggi sejak berbulan yang lalu. Kita dah buat banyak aduan. Aduannya mengenai kesampahan, bersih longkang dengan jaga kebersihan kawasan Taman Mas. Yang dia datang tu, dia bagi orang untuk bersihkan kat luar sahaja. Kat dalam-dalam sini, dia tak nak ambil care. Silen meminta pihak berkenaan segera memantau masalah sampah yang didakwa bukan saja mencacatkan pemandangan mata, malah boleh mengundang penyakit. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Taman Mas, Iskandar Paramis Abdullah berharap PBT menyediakan rumah sampah tambahan sebagai salah satu alternatif penduduk untuk membuang sampah tanpa perlu menggunakan rumah sampah yang sedia ada. Kami minta satu tempat sampah yang khas untuk dibuang. Memang ada satu, tapi nak ditambahkan lagi untuk senang. Masalah kita naik motor, naik kereta boleh tolong buang. Kalau orang tua-tua dia tak larat nak jalan sampai ke 700 kaki kat sini. Malah pihaknya turut memerlukan tong sampah yang besar bagi menampung jumlah sampah yang banyak supaya sampah tidak nampak berlonggok. Longgokan sampah di sekitar kawasan ini menunjukkan pihak berwajib tidak serius dalam melaksanakan tanggungjawab membersihkan sampah. Justru pihak berwajib perlu melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna untuk memastikan kawasan ini bersih dan juga selesa untuk diduduki. Samsia Samsi, TV1. Sekian laporan berita dari Selangor. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Zana dari Selangor. Dan saudara, bagi mengikuti laporan cuaca, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Izzati Zahra di sana. Silakan Zati. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa para penonton sekalian. Petang ini, pusaran angin lemah daripada pelbagai hala yang berlaku di kawasan Semenanjung serta pertembungan angin timuran dan juga barat daya yang berlaku di negeri Sarawak nampaknya telah pun membentuk pembentukan kelompok awan aktif yang agak signifikan dan membawa kepada cuaca lembap berlaku di beberapa buah negeri. Di bahagian Semenanjung, hujan bukan sahaja turun di kawasan pedalaman bahagian pantai barat, sebaliknya juga hujan turun di beberapa kawasan lagi di bahagian pantai timur sehinggalah ke bahagian selatan. Pergerakan kelompok awan hujan ini bergerak ke arah selatan dan berikutan dengan itu hujan yang berlaku di negeri Johor boleh berlanjutan sehinggalah ke malam ini. Selain daripada beberapa kawasan lagi di sekitar bahagian pedalaman negeri Pahang dan juga negeri Sembilan, dijangkakan hujan dalam sedikit masa lagi boleh berlanjutan sehinggalah ke awal malam. Untuk negeri Sarawak pula, awal petang tadi berlaku hujan di hampir ke semua bahagian daripada bahagian Kuching sehinggalah ke bahagian Miri dan Limbang. Dan pada waktu ini, pergerakan kelompok awan ribut petir ini bergerak ke arah
kawasan pedalaman dan oleh yang demikian hujan yang berlaku di bahagian Kapit khususnya boleh berlanjutan sehinggalah ke lewat malam, manakala lain-lain kawasan yang sedang mengalami hujan ketika ini hujan dijangkakan akan reda dalam jangka masa 2 jam lagi. Untuk negeri Sabah pula hujan hanya berlaku di bahagian pantai barat dan juga daerah Sipitang bahagian pedalaman dijangkakan reda dalam jangka masa kurang daripada 1 jam, manakala untuk bahagian Kudat, Sandakan Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan pula keadaan cuaca tidak hujan sepanjang hari ini boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti dan juga sehinggalah ke pagi esok. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk sepanjang hari esok. Baiklah saudara, N5 edisi 23 April menutup tirai. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.